Assalamualaikum dan selamat sejahtera semua. Apa khabar? Bertemu kita lagi dalam PDPR Bahasa Melayu tahun 5 bersama Cikgu Hafizah. Hari ini kita akan belajar tentang kata ganti nama. Okey, jom. Hari ini bersamaan dengan hari Isnin. Okey, tema kita pada kali ini adalah masih lagi kemasyarakatan dan kita telah masuk unit 2 iaitu kerjasama eratkan hubungan, kemahiran tata bahasa. Tajuk pembelajaran kita pada hari ini adalah usaha kita bersama. Okey, jom. Objektif pembelajaran kita pada hari ini adalah pada akhir PDP, murid dapat menggunakan kata ganti nama dengan tepat. Okey, awak semua boleh rujuk buku teks Bahasa Melayu tahun 5 pada muka surat 12. Cikgu akan terangkan sedikit mengenai kata ganti nama. Okey, kata ganti nama adalah kata yang digunakan untuk menggantikan nama diri, tanya dan tunjuk. Okey, ada 3 kategori kata ganti nama, iaitu yang pertama, diri, yang kedua, tanya, yang ketiga, tunjuk. Okey, kita teruskan. Okey, kata ganti nama yang pertama adalah kata ganti nama diri. Kata ganti nama diri ini merujuk kepada orang tertentu iaitu diri orang pertama, diri orang kedua dan diri orang ketiga. Baiklah, cikgu akan jelaskan serba sedikit mengenai kata ganti nama diri. Okey, kata ganti nama diri terbahagi kepada 3 iaitu kata ganti diri yang pertama, kata ganti diri kedua dan kata ganti diri ketiga. Okey, bagi kata ganti nama diri yang pertama, ianya digunakan untuk panggilan diri apabila berbicara dengan orang. Sebagai contoh, saya, aku, beta, hamba. Okey, ini kata ganti nama diri yang pertama ni merujuk kepada diri awak. Diri orang yang bercakap, iaitu diri sendiri. Okey, kita lihat kata ganti diri yang kedua. Kata ganti nama diri yang kedua digunakan untuk menggantikan nama orang yang berbicara dengan diri kita. Sebagai contoh, engkau, awak, kamu, tuanku. Okey. Cikgu akan bagi satu contoh. Okey, kata ganti nama diri yang kedua ini adalah merujuk kepada orang yang bercakap dengan diri awak. Maksudnya orang kedua. Awak adalah orang yang pertama dan orang yang kedua itu adalah orang yang bercakap dengan awak. Okey. Kita boleh gunakan panggilan engkau, awak, kamu, tuanku dan sebagainya. Okey, kita teruskan. Untuk kata ganti diri ketiga digunakan untuk menggantikan nama orang yang menjadi topik perbualan. Sebagai contoh, beliau, mereka, dia, baginda. Okey, cikgu akan bagi contoh. Sebagai contoh, awak orang pertama, kawan awak yang bernama Ahmad orang kedua. Okey. Awak dan Ahmad berbual tentang
kawan awak yang lain. Yang ketiga iaitu Zamri. Zamri itu adalah orang yang ketiga. Okey. Awak boleh gunakan kata ganti nama diri yang ketiga seperti dia. Boleh? Boleh faham? Okey, kita teruskan. Okey, ini adalah contoh-contoh lain bagi kata ganti nama diri yang pertama, kedua dan ketiga. Okey. Antara contoh lain kata ganti nama diri yang pertama adalah saya, aku, beta, patik, hamba, kami, kita. Manakala kata ganti nama diri kedua, anda, awak, kau, kamu, engkau, saudari, kita, saudara, tuan, puan, cik, encik, tuanku, kalian. Manakala kata ganti nama diri yang ketiga adalah dia, mereka, nya, baginda, beliau dan ia. Ini adalah contoh-contoh kata ganti nama diri. Okey, kita teruskan. Okey, contoh penggunaan ayat bagi kata ganti nama diri adalah 1. Saya murid tahun 3. Engkau tahukah di mana rumahnya? Menjelang subuh esok, beta akan berangkat ke tanah seberang. Guru besar akan tiba sebentar lagi. Beliau akan merasmikan pertandingan ini. Itu adalah contoh penggunaan ayat kata ganti nama diri yang kita belajar. Okey, kita teruskan. Okey, bagi kategori kata ganti nama yang kedua adalah kata ganti nama tanya. Okey, cikgu akan jelaskan sedikit mengenai kata ganti nama tanya. Okey, kata ganti nama tanya adalah kata yang digunakan untuk membina ayat tanya. Terdapat 3 kata ganti nama diri tanya iaitu apa, siapa, mana. Okey, apa digunakan untuk menanyakan benda dan binatang. Okey, siapa pula digunakan untuk menanyakan tentang manusia. Manakala mana digunakan untuk menanyakan tempat. Okey, contoh ayat yang kita boleh gunakan. Siapa nama kamu? Ayah kamu yang mana? Apa di dalam bakul itu? Okey, itu adalah contoh ayat yang menggunakan kata ganti nama tanya. Okey, kita teruskan. Okey, kategori yang ketiga bagi kata ganti nama adalah kata ganti nama tunjuk. Okey. Kata ganti nama tunjuk itu merujuk kepada mengarah kepada sesuatu benda, perkara atau tempat. Okey, ditunjuk kepada benda, perkara atau tempat. Okey. Kata ganti nama tunjuk ni ada 2 kategori. Yang pertama, kategori kata ganti nama tunjuk umum. Yang kedua, kata ganti nama tunjuk tempat. Okey, kita lihat apakah itu kata ganti nama tunjuk umum. Okey, kata ganti nama tunjuk umum ada 2 iaitu itu dan ini. Itu merujuk kepada perkara atau benda yang jauh. Contoh awak tunjuk jauh. Itu matahari kan jauh. Untuk ini merujuk kepada perkara atau benda yang dekat. Ini maksudnya merujuk kepada benda-benda yang berdekatan dengan awak. Contohnya kalau awak duduk di atas kerusi. Ini kerusi. Merujuk kepada benda-benda yang dekat atau perkara yang dekat dengan awak. Okey,
Kita lihat pula apakah kata ganti nama tunjuk tempat. Okey, kata ganti nama tunjuk tempat ada 3. Sana, situ, sini. Okey, sana merujuk kepada tempat yang jauh. Contoh sana. Awak ingin ke masjid sana. Sana adalah masjid. Contohnya masjid tu jauh daripada awak. Situ merujuk kepada tempat tidak begitu dekat, tidak begitu jauh. Maknanya tengah-tengah. Tak jauh, tak dekat. Okey, sini merujuk kepada tempat yang dekat. Okey, maksudnya dekat dengan tempat yang berdekatan dengan awak. Okey, boleh? Okey, kita teruskan. Okey, kita rujuk kepada muka surat 12. Okey, macam biasa kita akan ada aktiviti membaca. Okey, baiklah. Kita baca sama-sama. Awak ikut apa yang cikgu bacakan. Okey, boleh? Okey, kita teruskan. Tajuk Usaha Kita Bersama. Sempena Minggu Kebudayaan SK Seri Damai, pasukan teater sekolah tersebut akan mengadakan persembahan bagi membuat kutipan amal. Tinesh, kita diberi watak sebagai panglima yang menjadi penduduk kampung pula. Siapa? Okey, Bu Sofia dan Danish menjadi penduduk kampung ketika pementasan. Mereka akan berdiri di sana. Afifi, bolehkah kamu ajar saya intonasi untuk dialog ini? Boleh. Mari kita duduk di sini. Ayat manakah yang susah itu? Beritahulah saya. Okey, baiklah. Kalau kita tengok dialog perbualan antara Afifi, Tinesh dan seorang lagi. Cikgu tak tahu namanya. Dalam perbualan mereka terdapat kata ganti nama. Okey. Yang merah itu adalah kata ganti nama diri. Sebagai contoh, kita, mereka, kamu, saya. Manakala yang biru adalah kata ganti nama tanya. Sebagai contoh, siapa, mana. Okey, manakala yang warna hijau adalah kata ganti nama tunjuk. Okey, dekat dalam perbualan ni ada 2, iaitu ada 3. Sini, sana, ini. Okey, kita teruskan. Okey, kita sambung perbualan dan bacaan. Okey, seikat bagai sirih, serumpun bagai serai. Okey, watak, temenggung, penghulu, sultan, orang kampung yang suami isteri. Okey, ini adalah contoh skrip ataupun dialog yang akan dilakonkan oleh murid-murid SK Seri Damai. Okey. Babak 1. Di istana, orang kampung dan penghulu datang menghadap Sultan. Temenggung. Ampun tuanku, sembah patik harap diampun. Penghulu kampung Merbau datang menghadap tuanku untuk membuat aduan. Sultan kata, beta berkenan untuk mendengarnya. Silakan penghulu. Penghulu berkata, ampun tuanku, semalam kampung Patik telah dilanda ribut. Yang kuat
menyebabkan rumah Pak Mael dan Mak Embun serta beberapa rumah yang ada di situ rosak. Oleh itu, memohon bantuan daripada kosong untuk membaiki rumah-rumah. Sultan, baiklah penghulu, kosong akan membantu apa-apa yang berlaku. Penghulu, terima kasih tuanku. Okey, dalam dialog ini ataupun skrip lakonan ni juga ada menggariskan kata ganti nama, ya. Okey, yang merah cikgu dah bagi tahu tadi iaitu kata ganti nama diri. Okey, tuanku Patik, cikgu bulatkan, ya. Tuanku Patik, better. Manakala ada lagi warna hijau adalah kata ganti nama tunjuk, iaitu situ. Dan warna biru adalah kata ganti nama tanya. Yang ada dalam petikan adalah apa-apa. Okey. Awak nampak tak tempat kosong tu? Jom kita bincangkan apakah jawapan yang sesuai bagi tempat-tempat kosong dalam petikan. Jom. Sebelum kita teruskan dengan tugasan kita, ada lagi petikan yang masih kita belum baca. Okey, kita baca sama-sama, ya. Okey, babak 2. Baginda telah menitahkan semua hulu balang dan rakyat jelata bersama-sama membaiki rumah mangsa ribut. Penduduk kampung gembira kerana rumah mereka telah kembali seperti sedia kala. Mereka juga berganding bahu menaikkan semangat penduduk kampung itu semula. Okey, cikgu akan jelaskan sedikit mengenai cerita ini. Okey, cerita pementasan lakonan ni berkaitan dengan bencana yang berlaku di kampung kampung, tak ada nama kampung. Okey. Dan kemudian penghulu telah datang menghadap sultan, di mana penghulu menceritakan masalah yang berlaku kepada penduduk kampung, iaitu rumah penduduk kampung ni banyak yang rosak. Kemudian dia mengusulkan aduan ini supaya sultan dapat memberikan bantuan kepada rakyatnya, iaitu orang kampung. Okey. Kita dapat lihat dalam perbualan ni, sultan bersetuju untuk bersama-sama membaiki rumah mangsa ribut. Kerjasama itu penting, dan sifat kepimpinan, nilai kepimpinan yang ada pada sultan dalam dialog ini perlu dicontohi. Dia bertanggungjawab, baginda bertanggungjawab melaksanakan tugas sebagai ketua, di mana ketua atau pemimpin itu adalah tugasnya menyelesaikan masalah orang bawahan mereka. Itu tugas pemimpin. Okey, dalam petikan ni kita dapat lihat kata ganti nama diri yang berwarna merah, iaitu baginda. Okey, kita teruskan. Okey, ini yang cikgu nak cakap tadi tentang aktiviti mengisi tempat kosong yang ada dalam petikan.
dengan kata ganti nama yang sesuai. Okey. Agak-agak awak, apakah kata ganti nama yang sesuai ditulis dalam tempat kosong? Jom kita tengok apa kata ganti nama yang sesuai. Okey, jom kita lihat apakah kata ganti nama yang sesuai ditulis pada ruang kosong. Okey, kita mulakan dengan perbualan penghulu. Okey. Ampun tuanku, semalam kampung Patik telah dilanda ribut yang kuat menyebabkan rumah Pak Mael dan Mak Embun serta beberapa buah rumah yang ada di situ rosak. Oleh itu, Patik merujuk kepada kata ganti diri yang pertama. Okey, Patik. Okey. Patik ini adalah gelaran. Penghulu menggelarkan dirinya sebagai Patik. Itu adalah kata ganti nama diri yang pertama. Memohon bantuan daripada tuanku. Tuanku itu adalah kata ganti nama diri yang kedua. Tuanku itu merujuk kepada sultan. Penghulu berbual dengan sultan. Penghulu orang pertama, sultan adalah orang yang kedua. Perkataan tuanku itu adalah merujuk kepada sultan, di mana dia adalah kata ganti nama diri yang kedua. Untuk membaiki rumah-rumah mereka. Mereka itu adalah kata ganti nama ketiga. Mereka itu merujuk kepada orang yang tak ada dekat situ. Okey, mereka dalam petikan ini merujuk kepada Pak Mael, Mak Embun serta penduduk yang lain yang di mana rumah mereka rosak. Okey. Faham? Okey, kita teruskan. Baiklah penghulu, beta akan membantu apa-apa yang perlu. Okey. Beta adalah kata ganti diri yang pertama. Okey. Kenapa beta? Sebab beta adalah kata ganti diri pertama untuk sultan. Okey, kalau orang biasa boleh gelarkan diri aku, saya. Okey, ini zaman-zaman istana. Okey, boleh faham? Okey, kita teruskan. Okey, tugasan. Okey, cikgu nak macam biasa, klik link yang diberikan, kemudian jawab soalan, snap markah dan hantarkan ke grup tugasan guru masing-masing. Okey, macam biasa cikgu harap awak buat tugasan yang cikgu beri. Masih ramai lagi yang tak hantar tugasan, tapi kali ni cikgu harap awak selesaikanlah tugasan awak dengan sebaik mungkin. Okey, boleh? Okey, kita teruskan. Okey, kita dah sampai ke penghujung PDPR Bahasa Melayu tahun 5 pada hari ini. Cikgu harap awak semua dapat melaksanakan tugas awak sebagai seorang murid dengan menyelesaikan, menyiapkan tugasan-tugasan yang guru-guru berikan supaya awak dapat ganjaran yang lebih nanti. Okey, sebab cikgu nak rekod awak punya komitmen ni dalam PBD. Cikgu nak nilai awak. Yang hantar bagus, yang tak hantar tu siapkan. Boleh? Okay. Jika ada sebarang masalah, awak boleh bagi tahu cikgu. Okay.
Okay, semoga kita dapat jumpa lagi pada PDPR yang akan datang. Cikgu doakan semoga awak semua sentiasa dalam keadaan sihat dan bahagia bersama keluarga tersayang. Okay, kita jumpa lagi. Assalamualaikum.